pesakit COVID-19 akan diberikan ubat antiviral secara percuma. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Dewan Rakyat meluluskan usul rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, rancangan pembangunan negara untuk tempoh 2021 hingga 2025 menerusi undi suara selepas melalui 4 hari sesi perbahasan dan 3 hari penggulungan oleh Menteri Bertanggungjawab. RMK-12 dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 27 September lalu. Ia merupakan pelan pembangunan menyeluruh bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksama dengan peruntukan pembangunan sebanyak RM400 bilion sekaligus merupakan jumlah terbesar pernah diusulkan. 4 matlamat utama dalam tempoh RMK-12 telah digariskan. Pertama, pertumbuhan KDNK disasarkan pada kadar 4.5 hingga 5.5% tahun dalam tempoh 2021 hingga 2025. Kedua, purata pendapatan isi rumah dianggarkan sebanyak kira-kira RM10,000 sebulan pada tahun 2025. Ketiga, jurang KDNK per kapita antara wilayah tengah dan Sabah dikurangkan kepada 1:2.5 manakala bagi Sarawak dikurangkan kepada 1:1.2 pada tahun 2025. Dan akhir sekali, pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% kepada KDNK pada tahun 2030 berdasarkan intensiti pelepasan pada tahun 2005 sejajar dengan perjanjian Paris 2015. Pintu sempadan negara tidak akan sewenang dibuka sewenang-wenangnya. Perdana Menteri memaklumkan keputusan membuka pintu sempadan akan dibuat selepas penilaian risiko semasa jangkitan COVID-19 dalam negara oleh Kementerian Kesihatan KKM. Sejak Jun tahun lepas, kemasukan warga negara dan warga asing seperti pelajar, diplomat, golongan profesional serta pelabur asing ke negara ini telah dibenarkan mengikut SOP ketat. Secara keseluruhannya, pihak kerajaan telah melakukan pelbagai persediaan serta kelonggaran yang diberikan dibuat secara berhati-hati dengan mengambil kira perkembangan di seluruh dunia dan juga keutamaan untuk pemulihan ekonomi. Tambahnya, SOP berkaitan perkara berkenaan terus ditambah baik di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN. Bermula 12 Ogos lepas, kerajaan telah menetapkan semua pengembara dan warga negara perlu lengkap vaksinasi, menjalani saringan COVID-19 sebelum dan selepas tiba dalam negara selain wajib menjalani kuarantin kendiri. Konsep keluarga Malaysia dapat mewujudkan semangat kekitaan yang positif menentasi fahaman politik tanpa mengira kaum dan agama. Para pelancaran keluarga Malaysia yang akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Auditorium Perdana Angkasa Puri esok bakal memperkenalkan konsep tersebut secara umum supaya dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota masyarakat. Ravin Samugam ada perinciannya. Rata-rata individu yang ditemui di sekitar ibu kota optimis konsep keluarga Malaysia akan mengukuhkan perpaduan rakyat untuk bersama memacu pertumbuhan Malaysia serta memperkasa kesejahteraan rakyat. We are Malaysians lah. So I think kalau tak ada dibahagikan orang Melayu, Cina, India, I think the unity will be more better lah. Unity, kebahagiaan bersatu padu is satu semangat yang kuat untuk Malaysia, better Malaysia. Dari dulu penting. Dari sampai sekarang masih penting. Tu kena ingat, jangan abaikan. Okey, kena sama-sama semangat. Okey. Saya rasa masa yang akan datang memang ini yang satu
satu idea untuk bersatu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, intipati itu akan menjadi panduan kepada kerajaan meningkatkan prestasi, pelaksanaan dasar dan sistem penyampaian yang lebih baik kepada keluarga Malaysia agar tidak disalah tafsir. Yang paling penting sekali pertama harus ada dokumen yang jelas dan ini akan dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri supaya ia menjadi satu rujukan kepada semua pihak untuk mengelakkan daripada ianya cuba disalahartikan. Yang kedua, semua agensi-agensi kerajaan dikendaki menterjemahkan konsep tadi ke dalam bentuk program-program dan program-program itu dimasyarakatkan. Yang ketiga adalah masyarakat secara keseluruhannya termasuk badan-badan, pihak swasta, badan NGO dan juga orang awam. Setelah mereka memahaminya, diharapkan mereka juga akan menggunakan falsafah ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Perpaduan Negara Dato' Halimah Sadiq berharap aspirasi keluarga Malaysia ini dapat dicapai di setiap peringkat kementerian. Contoh bagi jangka masa pendek KPI 100 hari ini, di peringkat kementerian kita akan wujudkan 6 pusat mediasi masyarakat, pusat mediasi keluarga Malaysia yang akan kita wujudkan di 6 negeri. Contoh di Selangor, di wilayah Persekutuan, di Johor, di Perak, di Pahang. Jadi mediator ni ialah untuk membuat mediasi sekiranya berlaku sesuatu dalam masyarakat yang mungkin membabitkan persoalan yang berkaitan dengan antara kaum. Kementerian Perpaduan Negara sedang membangunkan Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia untuk menyokong aspirasi keluarga Malaysia. Pelan yang bersifat inklusif itu menjadikan perlembagaan dan rukun negara sebagai teras utama dalam pembinaan sebuah masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Ia meliputi aspirasi yang lebih jelas untuk dicapai dalam 10 tahun yang akan datang. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Saksikan secara langsung pra-pelancaran keluarga Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Jumaat 8 Oktober 2021, pukul 3.30 petang. Ayo kita zahirkan impian bersama menjunjung semangat yang bernama Keluarga Malaysia. Istimewa hanya di TV1, saluran berita RTM dan penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Bertemu kembali, Kementerian Kesihatan akan membentangkan syur jawatankuasa khas pengurusan pandemik mengenai pelaksanaan pilihan raya negeri PRN Melaka dalam mesyuarat Jemaah Menteri esok. Jelas Menterinya Khairy Jamaluddin, PRN itu bukan sahaja melibatkan faktor kesihatan, malah ia menyentuh isu perundangan dan perlembagaan. Dan ini oleh kerana melibatkan bukan hanya faktor soal kesihatan tetapi juga soal perundangan dan juga perlembagaan, kita akan ambil maklum apa sahaja keputusan daripada Jemaah Menteri nanti dan KKM akan sediakan apa sahaja SOP yang diperlukan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Hospital Kuala Lumpur. Pesakit COVID-19 yang mengalami gejala melebihi 5 hari serta dalam kategori 3, 4 dan 5 akan diberikan ubat antiviral Molnupiravir secara percuma. Kita dapati bahawa dengan pil ini, kita juga memberi pilihan kepada doktor untuk memberi pil ini kepada mereka yang sama ada tidak divaksin ataupun divaksin. Ujian klinikal peringkat ketiga pil antiviral Merck ini menunjukkan bahawa ia adalah berkesan untuk membantu merawat kategori 3, 4 dan 5 terutamanya bagi mereka yang sudah bergejala selama 5 hari. Untuk permulaan, Kementerian Kesihatan menyediakan 150,000 pil antiviral berkenaan berdasarkan kadar vaksinasi yang tinggi serta unjuran keperluan untuk pesakit.
Kementerian Sumber Manusia menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan membekalkan kemudahan kit ujian kendiri COVID-19 kepada majikan untuk ujian serangan COVID-19 terhadap pekerja. Menterinya Datuk Seri M. Sarabanan berkata ia satu usaha kerajaan di bawah program ujian serangan COVID-19 fasa pemulihan. Menurut kenyataan beliau, penyediaan kit tersebut bertujuan membantu majikan melaksanakan ujian serangan COVID-19 dengan lebih mudah dan pantas. Perkeso membekalkan kit ujian pantas RTK antigen kepada majikan bermula 6 September lalu. Setakat ini, 230,000 permohonan diterima daripada majikan untuk mendapatkan kit ujian tersebut. Bagi majikan yang belum membuat permohonan, boleh memilih jenis kit ujian sama ada RTK antigen melalui klinik atau kit ujian kendiri COVID-19 yang boleh dilakukan sendiri oleh pekerja. Anjakan baru untuk menangani kos sara hidup kesan pandemik COVID-19, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata penggunaan teknologi perlu dipergiat untuk pengurusan bantuan dalam skala lebih besar. Ujarnya, COVID-19 memberi kesan ketara kepada ekonomi dan sosial apabila golongan T20 dan M40 kini beralih kepada B40. Justru bantuan kepada rakyat perlu disegerakan dengan menepati kehendak dan keperluan mereka. Ini bermakna jumlah isi rumah yang perlu dibantu juga akan bertambah dan memberi kesan kepada jentera pelaksanaan. Namun, saya percaya cabaran ini yang akan membuka ruang kepada kita untuk melihat pelbagai kaedah baharu. Semangat keluarga Malaysia juga perlu diterapkan dalam menangani kos sara hidup. Antara strategi utama termasuk mengurangkan harga atau tidak meningkatkan harga untuk manfaat pengguna. Beliau merasmikan Simposium Kos Sara Hidup 2021 secara maya. Bantuan musim Tengkujuh RM600 untuk pekebun kecil yang mendaftar di bawah Resda bakal disalurkan dalam 2 peringkat iaitu pada November dan Disember ini. Pengurusinya Datuk Salim Sharif berkata pembayaran RM300 akan dibuat pada November dan baki pada bulan berikutnya melibatkan 232,319 penerima. Sehubungan itu, pekebun kecil yang masih belum mengemaskini maklumat atau permohonan baharu disaran segera berbuat demikian sebelum 15 November ini. Sebenarnya dia kalau tak ada sistem online, dia boleh hadir ke pejabat Risda sendiri di kawasan daerah-daerah, berjumpa dengan PRD, pegawai Risda daerah, dia boleh menguas secara manual. Kita tahu kawasan-kawasan tertentu tidak mempunyai pencapaian internet, jalur lebar dan sebagainya, ia tidak membagi masalah kepada pekebun kecil tersebut. Kerana sebelum ini kita punya sistem pembajaan pun mereka selalu hadir dan menerima bantuan baja dan sebelum apa juga bantuan benih dan sebagainya, tidak ada isu. Tapi kita mahu supaya sistem ini kita percepatkan. Penerima yang menghadapi masalah untuk mengemaskini maklumat mereka secara dalam talian boleh hadir ke pejabat daerah Resda yang terdekat. Hampir separuh daripada 690 permohonan rumah ikram keluarga Malaysia yang diterima Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT adalah daripada Ketua Isi Rumah Wanita. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata seramai 124 orang penerima kumpulan pertama telah pun ditawarkan untuk mendiami rumah ikram keluarga Malaysia secara berperingkat bermula 4 Oktober 2021. Dan ini sebagai sokongan kepada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perkhidmatan PAUS semalam untuk meletakkan antara Ketua Isi Rumah Wanita sebagai salah satu daripada keutamaan dalam dasar perumahan negara. Dan ini adalah pendekatan juga yang saya ambil. Setakat ini, sejumlah 6 negeri telah terlibat dalam inisiatif Rumah Ikram Keluarga Malaysia ini. Penerima bagi kumpulan kedua akan diberikan kunci pada 15 Oktober 2021. PPR ini bukan hanya dibina untuk didiami semata-mata. Tapi PPR ini perlu juga mempunyai tahap daya huni. Livable. Sebab tu saya sebut bahawa kita Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sedang usahakan satu bentuk hala tuju sama ada dalam bentuk dasar iaitu Livability Index.
Inisiatif ini adalah sebagai penampan kepada keluarga Malaysia yang terkesan dan kehilangan tempat berteduh akibat pandemik COVID-19. Saya sangat bersyukur, berbesar hati dan gembira sekali lah sebab saya dah ada rumah. Diberi oleh Menteri, Perdana Menteri berikan hari itu, janji telah ditepatilah. Saya ini sangat gembira dengan bini saya ini. Ribu-ribu terima kasih kepada Perdana Menteri negara kita dan juga Menteri KPKT kita. Datuk Seri Rizal ditemui pada sidang media pada majlis penyerahan kunci kepada 9 penerima kumpulan pertama Rumah Ikram di Program Perumahan Rakyat PPR Lembah Subang 2, Selangor. Pembinaan projek pertama residensi Keluarga Malaysia RKM di Putrajaya bagi kediaman berharga bawah RM200,000 akan bermula November ini. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata permohonan akan dibuka kepada umum awal bulan depan. Beliau berkata projek pertama diberi nama Residensi Keluarga Malaysia Cengkeh Presin 16 itu dijangka siap pada 2024. Ia merupakan antara 10 projek yang dijangka siap dibina di Putrajaya sehingga 2026. Dengan harga jualan tidak melebihi RM200,000, yang mana sekiranya harga RM200,000 dengan pinjaman bank yang biasa, insya-Allah dia tidak melebihi RM1,000 sebulan. Yang mana kita mensasarkan pembeli adalah dalam golongan pendapatan untuk isi rumah keluarga bawah RM5,000 dan pendapatan individu bawah RM3,000. So dari segi kemudahan yang disediakan di residensi Keluarga Malaysia ini merupakan kemudahan yang standing dengan perumahan penjawat awam yang dilaksanakan di Putrajaya sebelum ini. Dan dari segi kualiti, bagi menjamin kualiti pembinaan residensi Keluarga Malaysia, kita mensyaratkan skor kumulasi tidak kurang daripada 70. InsyaAllah dari segi kemasan kualiti akan lebih baik berbanding dengan perumahan sebelum ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas memeterai perjanjian pembangunan residensi Keluarga Malaysia Cengkeh Presin 16 dengan Apex Communications dan Berhad di Perbadanan Putrajaya. 724 unit kediaman dibangunkan bagi residensi Cengkeh membabitkan tanah seluas 4.72 ekar berkenaan dengan keluasan lantai 750 kaki setiap unit. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat kini bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh dan monsun timur laut yang dijangka berlaku November depan. Menterinya Datuk Serina Harun berkata ini merangkumi anggota sukarelawan dan pusat pemindahan sementara PPS yang perlu dibuka di kawasan berisiko banjir yang telah dikenal pasti di seluruh negara. Depo-depo kita juga telah dilengkapkan dengan keperluan-keperluan asas mangsa-mangsa tersebut, dan bukan sahaja di depo-depo utama, kita dah turunkan juga kepada depo-depo di peringkat daerah. Jadi dia akan memudahkan apabila berlakunya banjir ini, dan biasanya JKM akan bertugas di pusat pemindahan sementara, dan kita perlu untuk mengikuti dalam masa yang sama mengikuti SOP-SOP yang telah dikenakan. Tambahnya, PPS tersebut diwujudkan bagi menjamin keselamatan penduduk yang terjejas. Beliau ditemui pemberita RTM di Angkasa Puri. Gelaran wanita pertama Malaysia adalah untuk tujuan pentadbiran. Datin Sri Rosmah Mansur memberitahu mahkamah sebagai isteri kepada Perdana Menteri ketika itu, beliau sibuk dengan fungsi rasmi. Semasa disoal balas di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Timbalan Pendakwa Raya Gopal Sri Ram menyoal siasat tertuduh mengenai adakah isteri-isteri Perdana Menteri sebelum Datuk Seri Najib Razak dikenali sebagai wanita pertama Malaysia. Datin Sri Rosmah menjawab bahawa dia tidak tahu. Tambahnya, beliau juga terpaksa berdepan serangan di media sosial ketika Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Beliau berkata demikian ketika dia soal balas dalam perbicaraan rasuahnya berhubung projek hybrid solar bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah di luar bandar di Sarawak. Sebutan semula di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan ditangguhkan ke 21 Oktober depan.
Mengangkut 6 pendatang asing tanpa izin parti, seorang anggota polis antara dua yang ditahan di Lalang Pepuyu, Rantau Panjang pada pukul 10 malam. Anggota berpangkat korporal berusia 33 tahun itu ditahan bersama rakannya berusia 28 tahun. Pihak polis sekali-kali tidak berkompromi dengan mana-mana pihak, termasuklah anggota sendiri yang bersekongkol dan menjadi suspek dalam kes-kes penyeludupan begini. Dan penahanan bagi kedua-dua ni akan dibuat di bawah Atipsum, manakala parti di bawah Akta Immigration bermula pada hari ini. Polis turut merampas wang tunai RM1,276, mata wang Thailand, telefon bimbit dan dokumen pengenalan diri yang telah tamat tempoh. Hasil siasatan 5 wanita dan seorang kanak-kanak warga Thailand itu masuk menerusi pangkalan haram di Sungai Golok dan bergerak menuju ke Lembah Kelang untuk bekerja di kedai makan. Anggota polis bersama rakannya ditahan reman 28 hari bermula hari ini di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Mereka disiasat mengikut Seksyen 26J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Aktif SAM 2007. Manakala parti ditahan disiasat mengikut Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang menjalankan siasatan berhubung klip video tular mengandungi kenyataan seorang penceramah bebas yang didakwa berbaur penghinaan agama dan kaum. Jelas Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan. Video berdurasi 1 minit itu mula tersebar di media sosial dan mengundang kemarahan orang ramai. Siasatan sedang dijalankan unit siasatan jenayah terkelas D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Ia di bawah Seksyen 505-C Kanun Kesesaan kerana dengan niat hendak mengapikan atau mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain. Penceramah bebas itu juga sedang disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1948 iaitu penyalahgunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan polis. Kejohanan badminton Piala Thomas dan Uber di Aarhus, Denmark. Meskipun melakukan eksperimen dengan pemain-pemain muda, ia bukanlah halangan buat kem badminton negara untuk cuba memberi saingan kompetitif kepada pasukan lain. Selain menjadi satu ujian yang mencabar, ia juga dilihat mampu memberi pendedahan berguna buat kesemua pemain yang majoritinya baru pertama kali beraksi di dua kejohanan utama berkenaan. Faisal Jamal ada laporannya. Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM, Wong Chung Han berkata, skuad badminton negara sememangnya bersedia untuk menghadapi cabaran di Denmark kerana ia secara tidak langsung memberi satu pengalaman berharga kepada pemain untuk persediaan akan datang. Kita percaya pemain kita harus selalu menjadi fighter, ya, dan berani untuk menghadapi rintangan, menghadapi cabaran. Jadi yang penting bagi kita adalah mereka mempamerkan permainan 100% mereka dan juga mempamerkan semangat yang cukup tinggi. Itu penting kerana memang kita tahu kalau dari segi Super Cup perempuan kita ada kira ketinggalan berbanding dengan gergasi-gergasi negara yang lain, tapi tidak bermaksud kita hanya datang untuk menyalahkanlah. Skuad Piala Thomas dan Piala Uber Malaysia memulakan latihan hari pertama di venue pertandingan di Ceres Park and Arena, Aarhus. Kedua-dua pasukan diberi masa 30 minit waktu latihan bagi membiasakan diri dengan gelanggang utama pertandingan. Chung Han dalam pada itu berpuas hati dengan persediaan tuan rumah untuk menganjurkan kejohanan berprestij dunia ini. Tambahan Denmark sangat berpengalaman dalam penganjuran sukan badminton yang juga merupakan antara sukan utama negara Skandinavia ini. Jadi hanya player perlu menyesuaikan diri dengan gelanggang sini, dengan driftnya dan juga dengan itu atmosfer lah. Kerana
rata-rata gelanggang di Eropah ini selalu, atau hall di Eropah ini, dia tak sebesar di Asia. Ya, jadi untuk dari profesional punya perspektif, biasanya kita rasa ini hall lebih senang untuk bermain. Selain Lee Zijia, Leong Jun Hao, Aaron Chia dan Soh Woo Yi yang pernah membuat penampilan di Piala Thomas, selebihnya baru pertama kali beraksi, iaitu Ng Zi Yong, Chiam Jun Wei, Aidil Soleh, Goh Zifei, Nur Izzuddin Rumsani, Man Wei Chong, T Kai Wun dan Low Hang Yi. Manakala di dalam skuad Uber, hanya Lee Meng Yen yang pernah beraksi sebelum ini, sementara S. Kisona, Yon Kizuan, K. Lechana, Siti Nur Syuhaini Azman, M. Tinaah, Pelitan, Yap Ling, Teo Mei Zing dan Goh Peki membuat penampilan pertama mereka. Biarpun tampil kurang pengalaman, namun itu bukan satu halangan. Yang penting semangat juang yang tinggi dan sentiasa memberikan cabaran terbaik demi negara. Siapa tahu tuah boleh memihak kepada kita. Setidak-tidaknya mencapai sasaran awal yang ditetapkan. Jika dapat capai lebih dari itu, tentu ia adalah bonus yang sangat besar. Jangan lupa saksikan kejohanan badminton Piala Thomas dan Piala Uber dari Aarhus, Denmark secara langsung di TV1, saluran sukan RTM dan saluran TV OK. Sukan terbaik hanya di RTM. Dari Aarhus, Denmark, Faisal Jamal bersama juru kamera Halim Yusof, Berita RTM. Skuad hoki senior kebangsaan berjaya mempamerkan kebangkitan prestasi apabila melakar kemenangan ke atas Ireland 4-2 dalam aksi ke-6 perlawanan ujian Seri Jelajah United Kingdom 2021 semalam. Ia kemenangan pertama skuad negara ke atas pasukan berstatus kebangsaan selepas tewas tipis 2-3 pada aksi pertama sebelum ini. Kemenangan ini jelas menggembirakan Ketua Jurulatih Negara A. Arul Salvarash yang menganggap ia satu respons positif anak-anak buahnya selepas tewas pada pertemuan pertama. Proud of them dari segi mereka mengambil tiba untuk bersedia untuk bermain pada malam ini. Dan kita mempunyai 3 penalti corner dan Brazil menjaringkan 2 dan jaringan gol padang dilakukan oleh Asrai dan juga Najib. Ini juga menunjukkan ramai pemain yang boleh menjaringkan gol dari segi gol padang. Dalam aksi di Kelab Hoki Lisna Gravi itu, Muhammad Razi Abdul Rahim muncul wira apabila menyumbat 2 gol menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-11 dan ke-12. Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal menambah jaringan ketiga pada minit ke-15 sebelum Muhammad Najib Abu Hassan melengkapkan gol kemenangan Malaysia pada minit ke-22. Skuad negara akan meneruskan Seri Jelajah UK 2021 dengan perlawanan ke-7 menentang Wales Sabtu ini. Berita tengah malam berakhir di sini mendepani pandemik COVID-19. Marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara kerana kita semua keluarga Malaysia yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum dan selamat malam.